السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita dapat meneruskan kuliah mingguan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal merezkikan ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada fadilat yang ke-8 pada muka surat 51. Kelebihan yang ke-8 pada muka surat 51, tuan-tuan tengok terus hadis 52, muka surat 52. Yang ada buku, buka muka surat 52. Yang dah hafal, ingat baliklah, kan? Kita ni langut sikit, tuan-tuan. InsyaAllah tak lama lagi tu imam kata akan dipasang aircon. Tak lama lagi lah, mungkin kita mai pula kelas akan ada aircon. Jadi sekarang ni kita semua kena bersabarlah. Saya tahu kita sedang menempuh kehangatan dan kepanasan. Dia kalau sejuk sangat dia mengantuk, kalau hangat sangat pun tak mau jugalah, kan? Masjid ni hangat pasal tak ada aircon, bukan ada tak pasang. Setengah masjid ada aircon tak mau pasang. Yang tu dia panggil kufur nikmat. Ada tak mau guna, kan? Kita pasang aircon ni untuk nak bagi sejuk, nak bagi jemaah selesa. Jadi masjid-masjid ni bila ada aircon kena buka lah. Dan satu lagi kita kena fikir ni maslahah ammah. Sebahagian Tok Siak ni, Tok Bilal ni, Tok Siak lah, dia fikir dia lah. Dia jenis sejuk, dia main-main dia tutup. Orang lain hangat dia tak kira. Yang ni pun satu sikap yang tak bagus juga. Dia kena ikut jamaah, dia bukan boleh ikut dia, kan? Sebab itu saya nasihatlah mana-mana masjid, kalau ada aircon tak mau pasang, cabut, buang, pi bagilah masjid yang nak pakai tu, kan? Buat sakit mata. Bukan kata sakit mata, sakit hati sekali, kan? Ada tak mau guna, kan? Dan semua nikmat itu Allah Azza wa Jal akan tanya. Baik, hadirin mukminin, kita baca hadis, kemudian saya akan huraikan sedikit apa faedah yang boleh kita ambil. Apa kata pengarang kitab kita? Wa min fadailihinna, dan di antara kelebihan. Fadail jamak kepada fadilah. Maknanya wa min fadailihinna, dan di antara kelebihan-kelebihannya, yakni kelebihan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah tu apa dia? Hunna ni maksudnya yang 4 tu lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah tu. Sesungguhnya zikir-zikir itu ialah junnatun. Junnatun. Apa makna junnah?
perisai. Perisai. Kan, tuan-tuan bila pergi perang dia ada perisai yang tepih tu. Yang tu dia panggil junnah. Sebab itu Nabi kata as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Puasa tu adalah perisai. Tapi dalam hadis ni Nabi kata sesungguhnya, nanti kita akan baca hadis tu, dia kata annahunna junnatun liqailihinna minan nar. Zikir yang tuan-tuan baca tu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ialah pelindung, perisai, pendinding antara diri orang yang membacanya dengan api neraka. Dalam arti kata yang lain, sesiapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini antara kelebihan yang besar. Api neraka tak boleh membakar. Diharamkan api neraka untuk menyentuh orang yang membaca zikir ini. Itu utama sekali kita nak masuk apa ni? Sehari dua ni. Nak masuk 1 Zulhijjah. Kan? Baik. Wa ya'tina yawmal qiyamah munjiyat liqailihinna wa muqaddimat lahu wa hunna a'zam al-baqiyatus salihat. Dan pada hari kiamat nanti, subhanallah, alhamdulillah, zikir-zikir yang 4 itu akan menyelamatkan pembacanya daripada api neraka. Dan ia adalah sebesar-besar a'zam al-baqiyat. Pernah dengar tak perkataan al-baqiyatus salihat? Al-baqiyat ni, baki ni maksud apa? Al-baqiyat artinya, dia terjemah apa? Peninggalan. Orang Melayu guna baki kan, baki. Baq yang kekal. Baqa maksudnya al-baqiyatus salihat, sebaik-baik bekal yang kekal. Sebaik-baik sesuatu yang kekal di sisi kita. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itulah yang akan kekal di sisi kita sehingga di hari akhirat. Tuan-tuan, ucapan subhanallah, alhamdulillah itu akan tetap kekal bersama dengan kita sehinggalah kita dibangkitkan pada hari kiamat. Nanti saya akan syarah. Kemudian kita tengok hadis yang dia bawa. Rawa al-Hakim fil Mustadrak wan Nasa'i fi amalil yawm wa laylah. Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, wan Nasa'i, dan juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam kitab dia Amalul Yawm wa Laylah. Di dalam kitabnya amalan seharian, siang dan malam. Wa ghairuhuma, dan selain daripada mereka berdua. Ini dalil dia. Ini dalil yang kita kata subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar melindungi daripada api neraka. Kan? Ada satu poster doa yang tersebar. Apa dia ni, saya tadi ni duk tengok Facebook, saya terbaca. Pertama banyak petua. Ada satu petua mengarut. Pasal itu tuan-tuan tolong berhati-hati dengan petua-petua ni. Wanita yang bengkak susu nak buat apa? Tahu bengkak susu? Bengkak susu kan, susu anak tak isap ke macam mana ke apa, dia bengkak susu.
Menurut petua mengarut tu, merepek ni, petua yang Tah Manhala ni, dia sebut dalam petua tu, selawat 4 kali. Di mana? Selawat 4 kali, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 4 kali diseluat dalam laki dia. Tu dalam petua tu. Dalam petua. Pergi selawat 4 kali kat seluar. Bukan saya reka, ada. Dalam page Dr. Imelda Balchin, salah seorang ONG terkenal dalam Malaysia, pakar, dia up status, saya ingat dalam status dia. Sebab itu saya kata petua-petua mengarut yang dibalut, petua-petua tu mengarut, lepas tu orang pergi percaya pasal dia kata baca selawat ni, baca. Ada sebelum tu petua baca doa apa atau doa ni ada, saya pun terlupa lah nak simpan poster tu. Maka hadirin mukminin, saya menasihatkan semua kita ni, jangan duk merepek sangatlah. Baik. So dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, cuma yang seronoknya adalah orang yang komen tu, dia kata betul ke Nabi yang habaq zaman dulu ada ke selawat dalam? Macam-macam lah mereka punya tanya lah, dia punya pasal benda tu dia merepek. Benda mengarut ni kan, tak ada kaitan lah kan. Baik, cuma bila dia kata selawat, bila dia memasukkan unsur salawat, dia telah sandarkan benda tu kepada agama. Yang tu bahaya. Sedangkan Nabi tak suruh, dan Nabi tak ajak siapa-siapa yang bengkak susu pergi selawat dekat, tak ada. Nabi tak sebut benda mengarut macam tu kan. Tuan-tuan hati-hati ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, khudhu junnatakum. Nabi kata dekat sahabat tu, khudhu, pergi ambil, junnatakum, perisai kamu. Nabi kata pergi ambil perisai kamu. Qulna ya Rasulullah min aduwin qad hadar. Sahabat kata, mana musuh? Musuh dah mai ke? Artinya mereka faham perisai apa? Perisai perang. Sebab itu mereka tanya, qulna ya Rasulullah. Mereka kata, ya Rasulullah, mana musuh? Macam Rasulullah kata, pergi ambil perisai, pergi ambil pedang, siap. Artinya isyarat kata ada musuh. Nabi kata, la, bukan musuh manusia tu, bal junnatukum minan nar. Nabi kata, ambil perisai kamu. Sahabat kata, mana musuh? Musuh dah mari ke? Nabi kata, bukan itu yang aku maksudkan. Bukan perisai untuk pergi berperang, tetapi yang aku maksudkan perisai itu ialah perisai yang akan melindungi dan menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kiasan lah kan. Apa dia? Nabi kata, qulu, kalau nak pergi perang, ambil perisai. Kalau nak selamat daripada api neraka, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu ialah pelindung kamu. Sebab itu kita kata, sesiapa yang memperbanyakkan bacaan ini, dia akan terselamat daripada api neraka. Sekejap saya akan sebut 2-3 amalan lain yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Baik. Kemudian Nabi sambung. Nabi kata, fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah, kerana sesungguhnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan tengok,
Nabi bila dia suruh kita zikir lengkap. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nabi tak pernah ajak ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Nabi tak pernah ajak. Ni hadis. Subhanallah, maha suci Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu zikir Nabi. Baca bagi lengkap. Nabi tak baca ya Halim, ya Halim, ya Halim, ya Halim. Tak ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tak ada. Apatah lagi hu lagi tak ada. Hi lagi tak ada. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini zikir Nabi. Baca hak Nabi ya. Tak payah duk bahas panjang-panjang, tak payah duk pening panjang-panjang, tak payah duk petikai panjang-panjang. Baca hak Nabi. Bukan baca hak kami, baca hak Nabi. Hak hampa pun tak payah baca, hak kami pun tak payah baca, hak Nabi. Yang kita ajak ni hak Nabi. Yang kita suruh baca ni hak Nabi. Siapa yang berkerah sangat tak mau nak ikut? Dia tak mau baca subhanallah, dia nak baca ya latif. Dia tak mau baca alhamdulillah, dia nak baca hu. Nampak? Nampak? Pelik. Baik. Nabi kata subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Akan datang pada hari kiamat nanti menjadi penyelamat munjiat, penyelamat, wa muqaddimat, dan dia akan berada muqaddimat, berada di hadapan. Maksudnya kalimah ini akan melindungi kita. Tuan-tuan, kalau nak lindung kita, nak duduk belakang ke duduk depan? Bodyguard duduk belakang ke duduk depan? Duduk depan. Bodyguard ni dia kena duduk depan. So Nabi kata zikir ini muqaddimat. Dia akan mari berada di hadapan pembacanya. Segala seksaan, azab, api neraka yang nak kena kepada pembacanya dihalang oleh zikir ini. Nampak? Itu yang kita kena ingat. Kemudian Nabi kata lagi wahunna al-baqiyatus salihat, dan zikir ini ialah al-baqiyatus salihat. Baik, al-baqiyat as-salihat dia kata apa? Amalan-amalan saleh yang kekal. Okey, tuan-tuan tengok. Cuba tuan-tuan tengok pada muka surat sebelah. Muka surat 55. Perkataan al-baqiyat. Nombor 1 saya nak syarah perkataan al-baqiyatus salihat. Kita tengok waktu dulu. Kita pergi satu-satu. Perkataan al-baqiyatus salihat. Tuan-tuan tengok. Dia kata apa situ? Okey. Perkataan al-baqiyatus salihat ada di dalam suratul Kahfi ayat 46. Sebelum tu dia mula dengan apa? Wal baqiyat ni hujung dah. Sebelum tu dia mula dengan apa? Al-Kahfi ayat 46. Dia mula dengan al-malu wal banun. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Quran mula dengan apa? Tengok. Ni hak yang duk kira anak bini siang malam pagi petang. Quran kata al-mal wal banun. Al-mal, mal apa makna mal? Harta. Wal banun, banun anak. Dua benda yang manusia paling cinta dan manusia paling sayang dan manusia bertarung untuk mendapatkannya. Yang pertama harta, yang kedua anak. Al-mal wal banun. Dan Quran tak marah, Quran tak cela. Quran kata zinah.
perhiasan. Artinya apa? Orang yang tak ada harta, orang yang tak ada anak, tak lengkap hidup dia. Betul tak? Zina atau zina? Perhiasan. Okey, saya beritahu kat tuan-tuan. Perhiasan ni macam jam. Macam jam. Kalau tak pakai jam tak apa tak? Jam, pen. Kalau selum jubah saja main okey tak? Okey. Tapi kita bubuh jam, kita bubuh pen. Zina. Dia nak menjadikan kita tu lebih lengkap. Sebab itu manusia ni dia ada yang pertama daruriyat, benda yang wajib ada. Yang kedua hajiat, benda yang kalau tak ada susah. Daruriyat ni kalau tak ada mati. Hajiat ni kalau tak ada susah. Satu lagi dia panggil tahsiniyat. Benda ni kalau tak ada pun tak apa, tapi kalau ada dia lagi elok. Rumah ni yang pentingnya apa? Bumbung, lantai. Pintu apa semua tu kena ada lah. Boleh duduk tak? Boleh duduk tak? Rumah buh lantai buh. Pi buh tai buat apa Cik Nazri? Tai tu kalau tak ada tai boleh duduk. Saya pi setengah rumah, dia tak plaster pun. Kita kelih bata. Boleh duduk tak? Pasal apa yang pi duduk plaster pula? Yang tu dia panggil tahsiniyat. Benda yang melengkapkan. Agama tak larang. So, al-mal wal banun, kecintaan manusia kepada harta dan anak ni tidak salah. Tapi Quran ingatkan apa? Wal baqiyatus salihat, tetapi yang lebih baik dan kekal di sisi manusia bukan harta dan anak, tetapi al-baqiyat. Artinya apa tadi? Kita terjemah apa al-baqiyat ni? Amalan. Baik. Dalam konteks yang kita baca ni, al-baqiyat tu apa dia? Tuan-tuan, kalau baca perkataan al-baqiyatus salihat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini ialah tafsir kepada perkataan al-baqiyat. Yang Quran kata wal baqiyatus salihat, dia merujuk kepada apa? Subhanallah, alhamdulillah. Artinya apa? Allah nak bandingkan dua benda. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar lebih baik daripada harta dan lebih baik daripada anak. Pasal apa? Ada 3 sebab. Tuan-tuan boleh ikut dah ni? Saya ulang sekali lagi. Al-baqiyatus salihat ialah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dalam ayat itu Allah kata apa? Kita baca ni. Allah kata khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar lebih baik di sisi Allah pahalanya, dan ia adalah sebaik-baik balasan. Lebih baik daripada apa? Kalau kita kata lebih baik, mesti ada perbandingan. Gulai hang sedap. Sedap daripada gulai siapa abang? Tak ada daripada gulai siapa. Memang gulai hang sedap. Sedap. Bila kita nak banding, mesti ada satu lagi. Quran kata wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Lebih baik daripada apa? Artinya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah lebih baik daripada anak, lebih baik daripada harta benda, lebih baik di sisi Tuhan. Di atas 3 sebab. Di atas 3 sebab. Okey, alasan yang pertama pasal apa? Tuan-tuan kena ingat ni. Nombor 1, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah lebih baik di sisi Allah. Pahalanya lebih baik, balasannya lebih baik, kedudukannya lebih baik. Nombor 1,
Kerana semua orang boleh baca subhanallah, tak semua orang boleh anak dengan harta. Betul tak? Betul tak? Ini kita nak buat perbandingan ni. Nombor satu, al-baqiyatus salihat lebih baik kerana apa? Kerana semua orang boleh baca subhanallah. Tapi tak semua orang ada anak. Ada anak, tak ada harta. Ada harta, tak ada anak. Ada anak, tak ada. Dia lebih kurang macam tu. Ada orang harta banyak, anak tak ada. Ada orang anak dia banyak, harta tak ada. Ada orang harta banyak, anak banyak, baguslah. Ada orang apa pun tak ada, harta pun tak ada, anak pun tak ada. Tunggui, munggui. Kan? Tapi kita ni mungkin berbeza. Saya mungkin ada anak, tuan-tuan mungkin ada harta. Dan mungkin tuan-tuan ada harta, mungkin saya. Tapi semua yang dalam masjid ni boleh sebut subhanallah. Dia tahan boleh lah berzikir, duit banyak. Aku nak berzikir, macam mana duit tak ada? Oh, kalut. Elok. Macam ni, kaya. Oh, pecah rahsia pula. Kaya. Tapi saya nak bagi tahunya, nombor satu pasal apa? Subhanallah, everyone. Everybody boleh sebut. Kalau kita nak lawan harta, saya mungkin kalah. Nak lawan anak pun mungkin kalah. Tapi kalau kita nak lawan subhanallah, boleh. Artinya semua orang ada peluang yang sama. Betul tak? Hang tak apalah pergi haji duit banyak. Hang tak apalah kan, tak payah duk fikir apa anak ramai. Kita mungkin kekurangan dari sudut tu, tapi subhanallah kita ada. Orang yang tak laku bujang pasal apa hang tak menikah, tak ada siapa nak mau kat aku. Tak apa, hang sebut subhanallah. Yang tu tak gaduh orang. Nampak? Baik. Okey. So perbandingan yang kedua apa dia? Bila Quran kata al-baqiyat. Tuan-tuan, tadi nombor satu saya sebut balik. Ada orang mungkin ada anak, ada orang mungkin ada harta, ada orang mungkin tak ada tu, tak ada ni, tapi semua orang boleh sebut subhanallah. Tu nombor satu. Nombor dua, harta dan anak anytime Tuhan boleh tarik dan Tuhan boleh ambil. Boleh hilang, betul tak? Tapi yang tak akan hilang dan kekal. Nabi kata yutba'ul mayyita salasah. Diikut satu orang itu ke kubur tiga perkara. Fayarji'u isnani wa yabqa. Perkataan dia wa yabqa. Tuan-tuan, tiga benda ikut pergi kubur. Berapa kali dah duk baca? Tiga perkara ikut ke kubur. Fayarji'u isnan. Dua perkara balik. Tinggal kamu seorang diri dalam kubur. Tinggal. Wa yabqa wahid. Apa dia yang balik? Ahluhu, anak isterinya. Maluhu, harta bendanya. Yang kekal, amaluhu, amalan dia. Sebab itu kita kata al-baqiyat, yang kekal. Yang kekal tu apa? Subhanallah, alhamdulillah. Bini kalau dia sayang tahu mana pun dia balik. Bukan kata balik, pi pun tak boleh. Pak Yuk, bini tak boleh pergi kubur kalau kita mati. Abang ada sekejap, kalau aku mati hang jangan ikut aku. Tak boleh keluar pasal dia dalam iddah. Tu imam tadi nak pergi hantar ke kubur. Dengar-dengar bini kita tak boleh pergi, aku tentak takat ni ya dah. Isteri bila mati suami dia tak boleh keluar daripada rumah dia. Dia dalam iddah. Dan saya nak sebut juga, orang perempuan ni kena faham, bila laki dia mati, dia kena iddah di rumah yang mana dia hidup dengan suami dia. Baitun zaujiyah dia tu, rumah yang mana dia hidup, rumah tangga dia di situ, dia kena beriddah di situ. Melainkan ad-darurat. Dia kata saya tak beranilah nak duduk sini, pencuri banyak ke apa ke. Sebahagian di kalangan fuqaha kata siang dia boleh, malam dia boleh pergi tidur rumah anak dia, siang dia kena balik, dia kena iddah di. Dia kata tak apa, mak kami bawa pergi KL duduk rumah kami, bukan nak keluar pergi mana. Bukan masalah keluar pergi mana, masalah dia kena beriddah di rumah dia hidup dengan suami dia. Dia tak boleh pergi, hatta dia nak keluar pergi kubur pun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Baik, kita sambung balik.
So yang kekal apa dia tuan-tuan? Yang amalan lah, saya tak boleh syarah panjang. Nombor 3, dia kata apa? Dia kata anak-anak harta belum tentu boleh memberikan manfaat dan menyelamatkan kita, tolong kita. Tetapi subhanallah, alhamdulillah, confirm boleh tolong. Betul tak? Harap kat anak-anak. Harap anak. Dia tak aku esok kalau mati hang tolong no. Hidup pun tak tolong dah. Hidup pun tak tolong dah. Kan? So tuan-tuan, tak salah kita cinta pada anak dan harta, agama benarkan, tapi Quran sebut wal baqiyat. Hampa kena ingat, subhanallah itu yang kekal di sisi hampa berbanding dengan anak dan harta. Anak kita, harta kita jadi apa? Harta kita akan jadi Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Stable kuda. Semua akan dibagi, satu untuk dia, satu untuk saya. Itu hakikat dia, kita tak boleh. So itu yang kita nak sebut. Baik tuan-tuan, hadirin mukminin. Kemudian saya nak sambung pada tuan-tuan, kita tutup buku kita ni. Saya nak tambah amalan-amalan yang boleh menyelamatkan tuan-tuan daripada api neraka. Mari kita sambung. Tak banyak lah, tapi saya nak sebut 1-2 ya. Nombor 1 hak ni lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan tuan-tuan kena ingat wal baqiyatus salihat. Nombor 2, tak mau masuk neraka nak buat apa? Tuan-tuan nak melindungi diri tuan-tuan daripada masuk neraka nak buat apa? Hendaklah tuan-tuan menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Boleh? Esok mula 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat selepas. So zuhur kita akan semayang 12 lah. Allah, dia kata lohok pun hujung-hujung waktu lah, dia bubuh pula 8. Harus ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, man hafaza ala 4 rakaat qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha haruma 'alan nar. Sesiapa yang menjaga, artinya dia lazimi, istiqamah. Sesiapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, haruma 'alan nar, Tuhan mengharamkan neraka untuk membakar dia. Yang ni yang tak ada kerja, yang ada kerja pun boleh buat lah, kan? 4 rakaat sebelum 4 rakaat. Walaupun kita tahu rawatib muakkadnya berapa? Muakkadnya zuhur dia ada 3 pilihan. Pertama, tuan-tuan boleh buat 2 sebelum, 2 selepas. Atau tuan-tuan boleh buat 4 sebelum, 2 selepas. Atau malam ni 4 sebelum dan 4 selepas. Macam mana? 2, 2, 2, 2. Boleh. Masuk saja waktu zuhur, kan? Tuan-tuan dengar azan, tuan-tuan bangkit buat 4. Lepas tu sembahyang zuhur buat 4. Okey, kalau tuan-tuan lewat pun tuan-tuan boleh buat juga. Sebab Nabi SAW bila dia tak sempat sebelum, dia buat selepas. Kalau dia tak sempat selepas, dia buat bila? Dia buat selepas asar. Boleh, nanti kita bincang lain lah. Tapi yang pentingnya tuan-tuan jaga 4 sebelum dan 4 selepas. Baik, itu yang kedua. Saya nak ambil yang ringkas-ringkas ya. Yang ketiga, yang boleh menyelamatkan tuan-tuan daripada api neraka, yang juga bertindak sebagai pelindung. Apa dia? Seperti mana yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan memperbanyakkan doa meminta perlindungan daripada api neraka. Habis sangat tuan-tuan tak tahu nak baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berapa kali nak baca? 3 kali. 3 kali. Atau Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma ajirni minan nar. Baca pilah
Janji minta berlindung daripada neraka. Baca berapa kali? 3 kali. Dengar hadis ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Tengok Anas kata. Anas kata, "Man sa'ala Allah al-jannah 3 marrat." Sesiapa yang meminta kepada Allah nak masuk syurga 3 kali, ya Allah masukkan aku dalam syurga, ya Allah masukkan aku dalam syurga, ya Allah masukkan aku dalam syurga, ya Allah jadikan aku daripada kalangan ahli syurga, ya Allah jadikan aku penghuni syurga. Kira maksud dia minta nak masuk syurga berapa kali? 3 kali. Syurga jawab. Syurga kata apa? Qalatil jannatu, berkatalah syurga, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah engkau masukkan dia ke dalam aku. Syurga minta kepada Allah supaya masukkan kita. 3 kali tuan-tuan minta. Sekali lepas sembahyang ni tuan-tuan kata, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. 3 kali syurga doa, Allahumma adkhilhu al-jannah, ya Allah masukkan dia dalam aku, masukkan dia dalam syurga. Syurga minta, kita masuk. Kemudian wa man istajara minan nar, sesiapa yang minta perlindungan. Tuan-tuan, kita dalam hidup ni doa lah. Doa bagi banyak. Ada mana ustaz tak tahu, dia petua kalau kita serabut perut pergi dengar lagu Coldplay punya mangkuk, pergi suruh dengar lagu orang putih, habis sangat tak ada petua yang suruh dia istighfar lah. Pergi dengar lagu Mat Saleh, pergi dengar lagu orang putih. Ini pun ramai pergi dengar punya belacan. Tahu belacan? Pergi suruh dengar lagu. Sedangkan lagu tu kita kan boleh pergi dengar, kita kena dengar apa? Zikir. Nampak tuan-tuan? Dia bertanya, kalau pergi rumah kenduri ada orang menyanyi, makan nasi balik. Makan nasi dulu tu balik Wa man istajara minan nar, sesiapa yang minta berlindung daripada api neraka 3 kali. 3 kali dia doa, ya Allah aku mohon perlindungan daripada neraka, ya Allah aku tak mau masuk neraka, aku takut neraka. 3 kali. Qalatin nar, maka berkatalah api neraka, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah kau selamatkanlah dia daripada neraka. Neraka tak mau kat dia. Syurga dia, neraka kata tak mau, aku tak mau dia, jangan masukkan dia dalam aku. Itu salah satu cara tuan-tuan nak selamat daripada neraka. Neraka kata jangan mai, aku tak mau dia. Selamatkan dia daripada aku, jauhkan dia daripada aku. Nah, itu cara yang ketiga. Yang berikutnya apa dia? Saya nak sebut sikit kepada tuan-tuan, iaitu menjaga dan mengasuh, mendidik anak perempuan. Ini juga boleh menyelamatkan kita daripada neraka. Mengasuh, mendidik, menjaga anak perempuan. Ni pun saya nak sebut juga ni. Sakan depa ni saya nak sebut. Tuan-tuan dengar. Menjaga, mengasuh dan mendidik anak perempuan. Baik, kita baca dulu hadis. Sekali saya ulas. Siapa yang ada anak perempuan dengar pergi elok. Yang tak ada anak perempuan pisah pergi ada. Okey? Kalau tidak dia tak dapatlah kelebihan ni. Siapa yang anak-anak perempuan ni? Aku tak mau masuk neraka. Bagus, kan? Baik. Man kana lahu 3 banat fasabara 'alayhinna wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Hadis riwayat Ibnu Majah daripada Uqbah bin Amir. Kata Nabi, sesiapa yang memiliki 3 orang anak perempuan,
Lalu dia bersabar menjaga mereka, dia memberi makan dan minum serta pakaian kepada anak-anak perempuan itu, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi perisai, penghalang daripada dia dengan api neraka di hari kiamat. Tapi kena bagi makan, kena bagi pakaian, kena bagi minum, dan kena didik lah. Pasal itu dia guna sabak tu, kena didik. Okey, itu satu. Dalam hadis yang kedua, riwayat Bukhari, Aisyah cerita, masuk dakhalat imra'atun ma'aha ibnatan. Masuk seorang wanita bersama dengan dua orang anak perempuan. Laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamratin. Dia mai di rumah nak minta sedekah. Aku tak ada apa-apa nak bagi, aku bagi sebiji buah kurma. Fa'ataituha iyyaha, dan dia ambillah sebiji buah kurma tu, faqasamatha baina ibnataiha. Dia pun koyaklah dua bagi dekat anak-anak perempuan dia. Pasal ada sebiji, dia koyak dua, satu dia bagi dekat anak perempuan ni, satu lagi dia bagi kat anak, dia tak ambil, dia tak makan. Tu yang kata si ibu tu. Kemudian dia keluar, Nabi mai aku ceritalah dekat dia, hebatlah perempuan ni, dia tak ambil kurma tu, dia bagi anak dia makan semua. Apa kata Nabi? Mani betulia min hadhil banat, sesiapa yang Allah memberikan kepadanya anak perempuan, bisyai kunna lahu sitran, dan dia menjaga, mengasuh, memberi makan dengan sewajarnya, maka Allah akan menjadikan anak perempuan itu sebagai pelindung daripada api neraka. Boleh? Okey. Saya nak komen sikit. Apa dia? Tuan-tuan bisa dengar satu hadis. Saya baca. Dengar hadis. Di akhirat nanti, kita orang laki-laki ni kena jaga isteri dan anak-anak. Terutama anak perempuan lah, kita kena jaga. Tapi adakah kita tanggung dosa anak perempuan? Ni sebahagian ustaz ni dia lajak lebih sikit pada laju, dia terus pergi bubuh dayus dekat suami yang mana tak boleh kontrol bini dia. Tuan-tuan, kadang-kadang orang tu dia hebat. Mungkin dia, kita tengok dahsyat, tapi nak kawal bini dia ke apa, mungkin dia tak mampu. Tak apa, kita nak cerita sikit. Sejauh mana tanggungan seorang suami atau ayah ni pada isteri dan anak-anak perempuan dia. Pasal mereka baca hadis, mereka kata apa? Mereka kata bila satu orang nak masuk ke dalam syurga, isteri akan tarik tangan suami, anak-anak akan tarik tangan ayah, ayah tu masuk dalam neraka. Pertama, hadis ni tidak ada asalnya. Hadis yang kata bini tarik tangan laki, laki semayang elok, bini yang balok buat perangai, tiba-tiba dia pergi tarik dengan laki-laki dia tertongus masuk neraka. Ui, sakat. Hadis ni memang pakar motivasi, geng penceramah. Oi, geng-geng apa nak bagi orang rasa takut ni. Kan? Dah jaga-jaga sikit kan, tangan-tangan golek-golek. Jaga-jaga sikit. Yang suami-suami ni nanti anak-anak tarik mah suami-suami. Oh, kita pun dengar dia seronoklah, kan? Tapi sebahagian hadis-hadis ni tak ada asalnya, bercanggah dengan Quran. Pertama, Quran kata wala tadhiru wadhiratun wizra ukhra. Saya nak sebut bagi kelak, bagi jelas. Mana-mana dosa yang dibuat oleh isteri tidak ditanggung oleh suami. Dia pergi mengata dengan geng-geng dia bawah pokok asam, pergi duduk mengumpat dengan pok-pok dia, tiba-tiba laki dia yang duduk berzikir elok di rumah pun tanggung sama. Oi, banyak cantik. Agama apa hang bawa? Isteri dia yang pakai ketat, tak pakai tudung apa semua, tentu suami yang kena.
Suami kena ni apabila dia redha. Dengar elok-elok. Dia yang tak tegur. Tapi kalau dia kata ni, hang kalau nak keluar pakai bagi elok. Tapi dia jenis ketegang, degil. Dia pakai juga. Dia tanggung. Siapa nak berkait, nak bersangkut dengan suami ni? Tak ada kaitan. Mana-mana isteri yang buat kelaku, yang buat perangai, yang mendedahkan aurat, yang tak salat setelah ditegur oleh suami dia, setelah dididik oleh suami dia, setelah diberikan asuhan oleh suami dia, dia tanggung. Tak ada kaitan. Wala tadhiru wadhiratun wizra ukhra. Setiap orang menanggung dosa dia. Hatta anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan ni kita hantar bagi pendidikan, kita tegur, kita asuh, kita suruh dia tudung aurat apa semua. Dia nak pakai juga pakaian yang tak elok, ketat apa semua. Dia tanggung. Kita bagi duit dekat dia ni, hang pergi beli tudung, hang pakai tudung elok-elok. Tahu dia pergi beli seluar jin, dia pakai. Dia tanggung. Apa nak bersabitkan kita pula? Agama dia bukan ikut emosi. Agama dia bukan ikut perasaan. Agama ikut wahyu. Wahyu kata, siapa yang buat dosa, anak perempuan kita, akil, balik, dia ada buku dia. Kita suruh dia semayang, kita didik dia semayang. Bila dia balik, dia tak semayang, dia tanggung. Oi, jenuh kita lagu tu. Tu imam mayang pun tak guna awak. Saya nampak anak tu imam tak mayang. Kalau ini yang kita kena jelas. Sebab itu saya kata hadis yang kata apabila seorang ayah tidak tidak memberikan didikan pada anaknya akan tarik dia masuk neraka ni, tidak ada asalnya daripada Nabi SAW. Kan? Okey? So tuan-tuan jelas Kita akan berdosa kalau kita cuai dalam mendidik. Saya ulang sekali lagi. Satu orang dapat anak perempuan, ada isteri, dia didik isteri dia. Dia bawa mari kelas agama, dia asuh isteri dia. Lepas tu isteri dia buat jahat. Dia tak redha, dia dah tegur. Dia dah tegur, dia tak redha, dia dah asuh. Urusan dia selesai. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kita bukan boleh bagi petunjuk hidayah. Saya tahu sebahagian orang bagus, tapi kalau tengok kepada isteri dia, astagfirullah. Kan? Dosa masing-masing tanggung. Cuma kita mungkin nampak kurang sikit dari sudut apa? Tarbiyah keluarga ni. Kita mungkin tentu kita nak perkuatkan sikit lah. Kita nak perkuatkan sikit. Tapi tuan-tuan jangan susah hati. Jangan susah hati, kan? Yang kita banyaklah duk jumpa suami berjubah meleret, tengok ke bini, Masya Allah, tahu tu kenin tu dia pergi makan. Kita pun duk tengok apa macam mana kan. Haji, saya dah suruh dah ustaz, saya dah pesan dah, habaq dah, berbuih mulut-mulut dia tak mau dengar. Bagus, selesai urusan haji, selesai. Esok dia jawab, saya musraya lah, kalau dia tarik saya, tarik tepi. Kalau dia tarik tepi, boleh kan? Bagi faham, tak ditanggung, tak tanggung. Ada satu orang ustazah ke ustaz mana tak baca, kalaulah anak-anak tak salat, mak ayah dah mati, mak ayah tu dah mati, anak dia tak salat, Allah Ta'ala akan bawa batu api neraka pergi azab mak dia. Tu dia. Yang tak semayang tu siapa? Yang tak semayang tu anak dia. Mak dia semayang elok, tapi oleh kerana anak dia tak semayang, ambil api neraka ni pergi bakar mak. Mak kena bakar pasal apa? Pasal apa tak semayang? Apa semayangkah? Tak betul. Tak betul. Sebab tu satu orang suami dia menjadi, tuan-tuan ingat, seorang suami menjadi dayyuth apabila dia redha dan dia setuju dengan perbuatan mungkar isteri dia. Tapi kalau dia tak redha, dia tak setuju, dia dah tegur, isteri dia tetap buat, dia telah terlepas daripada tanggungjawab. Termasuk anak-anak. Depa kata anak-anak perempuan ni lagi tak menikah, pak dia jenuh duk tanggung. Tu dia.
Kalut macam tu kalau tak menikah sampai ke sudah kan. Anak-anak perempuan kan laki kan bila dia balik, bila dia akil balik, dia sudah ada catatan dia masing-masing kan. Kita jangan lajak lebih pada laju. Tuhan kata takat tu, kita kata takat tu, tak kita nak lajak lebih pula, lebih pada Tuhan, masalah besar kan. Itu satu. Baik. Amalan yang berikutnya, okey, dia kata saya anak perempuan tak ada kan. Okey, satu lagi yang ni semua orang boleh buat lah, iaitu sedekah. Sedekah ni amalan yang paling mujarab untuk selamat daripada neraka. Kita tengok hadis yang saya nak baca ni. Hadis ni diriwayatkan daripada Adi bin Hatim radhiyallahu an. Saya terus pada ringkasan lah sebab kita nak jimatkan masa. Nabi kata apa? Nabi kata, fa inna as-sa'ah la taqum hatta yatufa ahadukum bi sadaqatihi la yajidu man yaqbaluha min. Nabi kata tidak akan terjadinya kiamat sehinggalah sampai pada satu zaman orang heret bawa sedekah tak tahu nak pi bagi dekat siapa. Tak ada orang nak terima. Di kalangan ulama mereka kata benda ni telah berlaku. Nabi sebutlah hadis ni, kiamat tidak akan berlaku sehingga muncul satu zaman orang bawa duit tak tahu nak pi bagi dekat siapa pasal tak ada orang miskin. Nak bagi kat kawan tu kata aku tak mau, aku tak layak, aku bukan orang miskin. Tak ada siapa nak terima. Di kalangan ulama dia kata benda ni dah berlaku iaitu pada zaman Umar Abdul Aziz. Sebahagian lagi kata dia akan berlaku sekali lagi di akhir zaman pada zaman Isa bin Maryam. Tapi nak ceritanya zaman tu tak ada orang susah, semua orang senang. Zaman lah ada lah orang susah. Banyak kan. Okey. Berlakon susah pun banyak. Thumma la yaqifanna ahadukum baina yaday Allah. Kemudian Nabi cerita satu orang akan berada di hadapan Allah Azza wa Jal. Dia akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu hijabun wala tarjuman yutarjimu lahu. Dia berdiri di hadapan Allah, tidak ada penghalang, tidak ada pembela, tidak ada penterjemah, tidak ada orang tengah, dia dan Tuhan pada hari kiamat. Mungkin kejadian ini di padang mahsyar lah kan, diri di hadapan Allah semua manusia. Kemudian Nabi kata apa? Allah tanya dia, Allah tanya kawan tu, alam utika malan. Dia berdiri di hadapan Allah, tak ada pembela, tak ada pendakwa, tak ada penyokong, tak ada orang tengah, tak ada anak, tak ada isteri, tak ada keluarga. Allah dan dia. Allah tanya dia. Dia tengok belah ni tak ada siapa, dia tengok orang tengok kiri kanan ni, apa maksud dia? Tuan-tuan kalau tengok satu orang dia beralih kiri kanan ni, dia takut. Pasal itu orang kata kalau kita nak tahu orang tu bersalah tak bersalah, dia tak mau tengok bertentang mata. Dia duk tengok kanan, duk tengok kiri, duk tengok kanan, dia takut. Macam kau ni dia kerih dulu, Allah kata alam utika malan. Di dunia dahulu ada tak aku bagi harta kat hang? Dia kata apa? Falyaqulanna bala. Ada. Soalan yang pertama Tuhan tanya, dulu ada aku bagi duit tak? Bagi harta? Ada. Alam ursila ilaika rasulan. Ada aku hantar nabi pi kat hang, rasul? Dia kata ada, bala. Fayanzuru an yaminih. Dia tengok belah kanan, dia tak nampak melainkan neraka. Thumma yanzuru an shimalih fala yara illa an-nar. Dia tengok belah kiri, dia tengok belah kanan, pi dah aku neraka. Dia beralih belah kiri, kok boleh lari? Neraka. Kiri kanan neraka. Kok mana dia nak selamat? Dia duk cari kok mana dia nak boleh lepas. Tuan-tuan tengok. Kemudian falyattaqiyanna ahadukumun nar walau bisyikki tamrah. Nabi kata hendaklah kamu takut dan selamatkan diri kamu daripada keadaan itu dengan kamu bersedekah walaupun dengan sebiji tamar.
sedekah. Nampak? Dia tengok belah kiri illan nar, dia tengok belah kanan illan nar, kiri kanan neraka. Nabi kata untuk kamu selamat walau bisyikki tamrah sedekah. Tamar. Hadirin mukminin, kita bagi laluan kepada azan. Sekali lagi saya tutup kelas ini dengan kesimpulan daripada apa yang telah kita bincang, insya-Allah taala. Kita sudahi atau kita tutup tangguh kelas kita ni dengan tuan-tuan boleh balik tengok daripada surah Ali Imran ayat 191 hingga 194. Tuan-tuan boleh balik baca. Saya nak sebut sikit dia. Kita pernah dengar perkataan ulul albab. Albab tu daripada perkataan lubun. Lub tu maksud dalam. Ulul albab artinya orang yang mempunyai pemikiran yang dalam. Ulul albab artinya orang yang pandai lah. Ulul albab kan. Dia ulul albab, satu lagi ulul lembab. Kita dua ayat, albab atau lembab. Quran cerita orang yang ulul albab ni siapa dia? Saya nak ambil sikit ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang pertama, mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan mengiring. Anytime. Itu yang pertama. Bukan zikir melompat. Artinya daripada duduk pun ingat Allah, berdiri pun ingat Allah, baring pun ingat Allah. Itu ulul albab. Nombor dua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka sentiasa berfikir tentang ciptaan langit dan bumi. Tengok apa-apa teringat kepada Allah. Tengok kebesaran, tengok keajaiban, tengok kecantikan dan keindahan. Pergi naik bukit, terjun sungai, berjalan, tengok pokok, tengok buah, tengok alam. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Teringat Allah. Itu ulul albab. Yang terakhir, ulul albab selalu doa, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Doa ulul albab ni tak lekang daripada apa? Tuhan tidak menciptakan semua ini sia-sia. Kami minta kepada Tuhan, faqina adzaban nar. Selamatkan kami daripada api neraka. Tuan-tuan, akhirnya apa yang kita akan dapat? Satu ya. Allah sebut dalam ayat yang selalu kita baca, faman zuhziha, sambung, faman zuhziha anin nar. Tuhan kata satu orang manusia ni kalau dia boleh selamat daripada neraka, wa udkhilal jannah faqad faz. Faqad faz. Dia akan percaya. Tuan-tuan, bila mati esok kan, hari ni ramai orang mati, kita dengar ramai orang mati, banyak orang mati, atau orang muda pun mati. Satu benda ya, faman zuhziha anin nar, boleh selamat daripada api neraka. Aisyah kata tak ada doa yang paling banyak aku dengar Nabi baca daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kalau tuan-tuan boleh selamat daripada neraka, itulah sebesar-besar kejayaan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat manfaatlah daripada kuliah kita pada malam ini. Perbanyakkan menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, munjiat wal muqaddimat yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, penyelamat dan pelindung daripada neraka. Sedekah tadi tak lepas, anak perempuan tak lepas, doa kurang, yang ni. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.